Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nazihah dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk saya iaitu nikmat makanan di syurga, dan di antara isi kandungan nikmat makanan di syurga ialah mengenai konsep makanan di syurga, jenis makanan di syurga, keistimewaan makanan di syurga, kisah palsu ataupun doif tentang makanan di syurga, dan yang terakhir ialah perbandingan tentang makanan di syurga dengan agama lain. Kita beralih kepada konsep makanan syurga pula. Syurga ataupun jannah dalam bahasa Arab disebut sebanyak 147 kali di dalam Al-Quran, dan syurga juga dikenali sebagai Al-Hadiqah yang bermaksud kebun ataupun bustan yang bermaksud taman yang ditutupi dan dipenuhi dengan pelbagai pokok dan tumbuhan di dunia. Untuk dua peringkat nikmat syurga pula, pertama, sebahagian daripada ahli syurga akan menikmatinya seperti seekor lembu yang sedang menikmati rumput, dan nikmat fizikal yang akan dirasai oleh mereka pula adalah sama seperti yang dirasai oleh mereka ketika di alam dunia. Dan manakala untuk peringkat kedua pula, sebahagian daripada mereka lagi akan menikmati keserokan yang berterusan, kerana syurga ini merupakan tempat yang istimewa disediakan oleh Allah kepada hamba yang beriman. Dan analogi nikmat syurga juga boleh diumpamakan jika kenikmatan dan keserokan di dalam hidup dunia adalah lebih besar daripada kenikmatan dan keserokan ketika di dalam perut ibu, maka kenikmatan dan keserokan yang akan dialami di akhirat adalah jauh lebih besar daripada kenikmatan dan keserokan ketika berada di atas dunia. Seterusnya, makanan pertama penghuni syurga ialah hati ikan. Ini adalah menurut Imam Al-Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya, beliau bersabda, lauk pauk mereka adalah balam dan nun. Para sahabat bertanya, apa itu? Baginda bersabda, lembu dan ikan paus, di mana sepotong daging terbaik yang tergantung pada hatinya dapat dimakan oleh 70,000 orang. Kita beralih pula kepada jenis makanan di syurga, iaitu jenis makanan yang dimakan berdasarkan pilihan dan jenis makanan yang dimakan berdasarkan keinginan. Untuk jenis yang pertama, iaitu pilihan, dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, buah-buahan yang ada di syurga dan sentiasa akan dihidangkan kepada ahli syurga, dan mereka merasa gembira kerana mereka dapat memilih buah-buahan yang ada. Dan yang kedua, ahli syurga berupaya untuk memetik buah-buahan walaupun buah itu terletak berjauhan daripada tempat ahli syurga ataupun berada di hujung dahan pokok. Dan dijelaskan juga di dalam Al-Quran tentang wujudnya beberapa jenis buah seperti buah delima, kurma, bidara serta zaitun. Dan untuk jenis makanan di syurga yang kedua ialah makanan yang dimakan berdasarkan keinginan. Hidangan seperti daging dijemakan kepada para ahli syurga selepas timbul keinginan walaupun sedikit di hati mereka untuk memakannya. Dan telah diriwayatkan di dalam Al-Quran bahawa apabila seseorang penghuni syurga melihat burung yang berterbangan di udara, lalu mereka berkehendak atau berkeinginan untuk makannya, maka Allah akan menurunkan daging burung itu dalam keadaan yang sesuai untuk dimakan dan dimasak dengan cara yang diinginkan oleh ahli syurga. Kita beralih pula kepada keistimewaan makanan di syurga pula. Ianya boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu makanan penghuni syurga bersifat terus menerus tanpa henti, dan ianya adalah berdasarkan surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-35, iaitu di syurga itu adanya buah-buahan atau makanan yang tidak akan habis walau dimakan oleh berapa ramai penghuni syurga. Dan seterusnya ialah makanan penghuni syurga tidak sama seperti makanan di dunia, dan nikmat makanan di syurga tidak menyerupai langsung makanan yang ada di dunia. Walaupun fizikalnya kelihatan sama, tapi rasanya, kelazatannya adalah lebih berbeza daripada yang ada di dunia. Dan seterusnya, sisi makanan penghuni syurga keluar dalam bentuk sendawa dan baunya seperti kasturi. Dan pada diri penghuni syurga itu tidak ada kekotoran atau akan terciptanya kekotoran, kerana apabila ahli syurga makan ataupun minum, makanan dan minuman yang dimakan itu hanya akan menjadi sendawa yang berbau seperti kasturi, kerana penghuni syurga tidak mengeluarkan hingus, apatah lagi membuat air besar dan kecil.
Untuk slide seterusnya ialah mengenai kisah palsu ataupun doif tentang gambaran makanan di syurga. Kisah ini adalah mengenai nama buah kuldi yang dimakan oleh Nabi Adam yang menyebabkannya terkeluar daripada syurga. Nama buah ini tidak pernah disebut ataupun dinyatakan di mana-mana di dalam Al-Quran. Tapi yang beri nama kepada buah kuldi ini ialah Iblis, iaitu ianya memanggilnya dengan nama buah kuldi ketika dia sedang berusaha untuk memperdaya Nabi Adam untuk memakan buah itu. Iblis mengatakan bahawa buah kuldi akan membuat Nabi Adam dan Siti Hawa kekal abadi dalam syurga. Dan kemudian Iblis berjaya memanusi Nabi Adam dan Nabi Adam pun terberdaya, dan Allah kemudian memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke bumi kerana ingkar dengan perintah Allah. Secara amnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebut tentang nama sebenar buah yang dimakan Nabi Adam, dan ini di dalam firman-firman-Nya. Ianya hanya digambarkan dengan ciri-cirinya seperti sebuah pokok kayu, sehingga pokok yang punya banyak cabang. Dan berdasarkan surah Toha ayat 120, kemudian syaitan membisikkan pemikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, mahukah saya tunjukkan kamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Untuk topik yang terakhir pula ialah mengenai perbandingan tentang makanan di syurga dengan agama lain. Dan ini boleh dikaitkan dengan syurga selepas mati di medan perang yang dipercayai oleh agama Skandinavian kuno. Mengikut kepercayaan Skandinavian kuno, para pejuang Viking yang telah mati terbunuh dalam perjuangan akan hidup dalam satu tempat yang dinamakan Valhalla, yang diambil daripada kata Norse kuno iaitu Valhall. Valhall ini digambarkan sebagai sebuah istana yang megah dan indah dan berdindingkan perisai yang akan dijaga ataupun di bawah kepimpinan Odin. Dan di sini tempat di mana mereka, para pejuang yang terbunuh ini, mempercayai bahawa mereka akan dapat menikmati jamuan pesta memakan daging babi hutan yang diburu oleh mereka pada waktu pagi, dan mereka beranggapan bahawa makan babi hutan yang telah makan mereka ini akan hidup kembali dan kembali ke hutan, dan mereka juga meminum susu kambing dan akan bersenang-senang setiap hari dengan melakukan pertarungan satu melawan satu antara mereka.